Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, pelajar masih lagi bab 1 ubahan dan ubahan songsang. Kali ini cikgu akan explain untuk latihkan diri 1.2b. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran. Apa dia? Pelajar perlu untuk menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Okey, ubahan langsung sebelum ni ialah Y berubah secara langsung dengan X, di mana Y sama dengan KX, dan untuk cari K, Y bahagi X. Ini ialah ubahan langsung. Tetapi untuk ubahan songsang, dia akan jadi Y berubah secara songsang dengan 1/X. 1/X. So, apabila berkadaran ni tukar sama dengan, kita letak K di atas, kita ganti kat tempat nilai 1. 1 tu ada, cuma dia bila letak pemboleh ubah, dia jadi tak ada dah, hilang lah dia. Okey, letak K. So, dia akan jadi Y sama dengan K/X. So, kalau awak nak dapatkan nilai K, pindahkan X ke sebelah jadi Y X. So, di sini awak boleh lihat perbezaan di antara ubahan langsung dengan ubahan songsang. Ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X, Y sama dengan KX, K sama dengan Y/X untuk dapatkan pemalah K. Tetapi untuk ubahan songsang, dia akan jadi Y sama dengan 1/X dan letak K, Y sama dengan K/X untuk dapatkan K, Y sama dengan Y darab dengan X. Y darab dengan X. Dengan keadaan K ialah pemalah A, graf Y melawan X ialah hyperbola. Ni hyperbola lah ni. Okey, graf Y melawan X. Okey. B pula, graf Y melawan 1/X. Songsangan lah ni. Ialah garis lurus yang bermula daripada asalan. Ni graf Y melawan 1/X. So, awak perlu ingat formula dia sahaja. Kalau untuk ubahan langsung, Y sama dengan KX. Ubahan songsangnya ialah Y sama dengan K/X. Okey, ubahan songsang dia jadi pecahan. Okey, kita pergi kepada latihan 1.2b. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi pemboleh ubah XY. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Okey, Y berubah secara songsang dengan X. So, kita letak K/X. So, untuk dapatkan K, Y darab dengan X. So, di sini diberi jadual dekat A ni. Apa awak kena buat? Awak kena cari K. Apa itu K? K ialah Y darab dengan X. So, awak kena darab, buat jadual baru. Awak kena darab nilai-nilai di sini. 1 darab 66. Okey, lagi yang ni pun 6, 5, 3. Bila awak buat pendaraban, inilah hasil untuk K. So, kalau dia berubah secara songsang, K yang kita dapat ini mesti nilainya sama. Tetapi kita dapat tak sama. Okey, sebab ada 5 dengan 3. Jadi, Y tidak, kita kena buat kesimpulan, tidak berubah secara songsang dengan X. Okey, dengan X. Okey, B pula sama juga, awak kena cari K untuk tahu K yang awak cari itu sama ke tidak nilai dia. Tetapi di sini dia bagi Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Untuk dapatkan K, K sama dengan YX kan? Kalau dia berubah secara songsang dengan X. Tetapi soalan B ini, dia kata berubah secara songsang dengan X kuasa 2. So, Y darab X kuasa 2. Y darab X kuasa 2. Di mana 3.6 darab 1 kuasa 2. 0.9 darab 2 kuasa 2. 0.4 darab 3 kuasa 2. Begitulah seterusnya. Awak kalkulate. Bila awak kalkulate, awak akan dapat nilai 3.6 semua. 3.6 semua ya. Awak kalkulate dah ya.
Awak kalkulate dapat 3.6. Nilai K-nya adalah sama. So, apa yang kita boleh buat, boleh simpulkan, iaitu Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okey, kita teruskan untuk soalan 2. Untuk soalan 2 ini, dia bagi jadual dengan melukis graf I melawan 1/R. Okey, menggunakan skala yang sesuai, tentukan sama ada I berubah secara songsang dengan R. Okey, macam mana awak nak buat? Awak kena tambahkan satu kolom di bawah ni. Okey, di mana awak tulis 1/R. Okey, situ tak nampak kan 1/R. Okey, untuk pengiraan dalam kolom yang awak baru buat ni, okey, 1/R, R dia ialah 15. Jadi 1 bahagi 15. So 1 bahagi 15 dapat 0.067. Begitu seterusnya, 1 bahagi 21 dapat 0.048. 1 bagi 30 dapat 0.033. 1 bahagi 35 dapat 0.029. Dan 1 bahagi 42 dapat 0.024. Kalau nombor tu panjang, awak bundarkan, ambil 3 nombor selepas titik. 3 nombor selepas titik. Awak bundarkanlah. Okey, apabila awak dah buat, dah siap jadual ini awak buat semula ya jadual. Cikgu ajar macam mana awak nak buat. So kat sini awak gariskan. Cikgu tak guna pembaris, jadi dia tak lurus. So kat sini awak buat paksi X, paksi Y. So untuk paksi Y ni kita letak sebagai I. I kat mana? I arus ni lah. Arus ni. Okey. Okey, dia punya nombor dia 5, 6, 7, 10, 14. Awak tak boleh letak nombor yang tadi tu 5, 6, 7, 10, 11. Itu tak seragam. So awak kena letak dalam skala seragam. Ambil 2, 4, 6 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, okey, 14. Atas kali ni 14. Okey, cikgu kalau lain. Atas kali ni 14. Awak betulkan. Mungkin paksi X awak ni boleh buat dekat bawah ni Okey, skalanya macam tu. Ikut skala. Okey, lepas tu X pula kat sini letak 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.006, 0.007. Cikgu salah sebut tadi. 0.01 sampai 0.07. Jadi, apa awak kena buat? Awak kena plot 5 dengan 0.024. 5 dengan 0.024. Okey, 5. Okey, 0.024 di mana? Dekat sini lebih kurang dengan nombor 5. Okey, nombor 5 kat sini awak plot. Okey, plot. Lepas tu 0.029 kat sini lebih kurang. Okey, 0.029 dengan nombor berapa? Nombor 6. So awak naik 6 kat sini. Okey, begitulah seterusnya. 0.033 lebih kurang kat sini. Awak plot dekat nombor 7. Lepas tu 0.048 di sini lebih kurang. Awak plot dengan nombor 10. Cikgu punya ni tak lurus ya. Okey, 0. berapa? 0.067. Kat sini dia jauh sikit. Okey, kat sini dengan nombor 14. Okey. So awak ambil pembaris, awak gariskan. Semua yang kita pangkal ni termasuk ya
mungkin cikgu punya ni tak berapa lurus, tak berapa tepat, awak guna kertas graf ataupun handout yang cikgu dah post, awak boleh print dan awak boleh buat cara macam cikgu dan awak akan dapat satu garis lurus terus ke paksi X. Okey, terus ke paksi X. So awak dapatlah jawapan dia. Okey, awak dapat jawapan dia iaitu I berubah secara songsang dengan R. Okey, dengan R. Sebab kita dapat satu garis lurus. Kita bukan dapat hyperbola. Okey, kita dapat satu garis lurus. Okey. Alright, kita teruskan. Nombor 3. Nombor 3 ni pun cikgu akan briefing untuk awak. Awak cari sendiri. Diberi G 0.15 H8. Ungkapkan G dalam sebutan H jika G berubah secara songsang dengan H. So, untuk A, okey, cikgu jawab yang A. G berubah secara songsang dengan H. Dia akan jadi G sama dengan K per H. Kita gantikan G tadi 0.15 K. Kita gantikan H tu 8. So, bila awak calculate, dia akan jadi operasi darab 0.15 darab 8. So, K dia dapat 1.2. So, masukkan balik K 1.2 dalam persamaan ni. G sama dengan 1.2 H. Okay. B pula, dia songsang dengan H kuasa 2. Konsep dia, cara je sama je. Sama sahaja, gantikan nilai 0.15 sama dengan K. Cuma H tadi kena kuasa 2 sebab H yang dia bagi H kuasa 2. So, 8 kuasa 2 ni awak pindah ke sebelah, awak darab. So, K dia ialah nilai K dia dapat 9.6. Masuk balik dalam persamaan G sama dengan 9.6 per H kuasa 2. Okey, seterusnya untuk C, G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3H. Macam tu pula, punca kuasa 3H. Okey, dia ikut pada soalan, cuma konsepnya sama. Kita letak K. Okey, G tadi kita masukkan nilainya sama. Okey, K punca kuasa 3H, iaitu punca kuasa 3H tu ialah 8. So, kita pindah sebelah jadi operasi darab. Yang ini awak kira lah berapa, iaitu 2. Okey, 2 punca kuasa 3, 8 dapat 2. So, 0.15 darab 2 sama dengan K. K ialah 0.3. Maka, kita masukkan K 0.3 tu semula dalam persamaan. So, dapatlah G sama dengan 0.3 per punca kuasa 3H. Okey. Ulang balik video cikgu dan awak cuba study yang mana terutamanya graf tadi. Lihat dan cuba buat. Tak faham boleh PM cikgu. Okey, terima kasih.